Kisah seram pemandu van jenazah Part 2. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Seperti yang saya janjikan, saya akan ceritakan kisah seram pemandu van jenazah part yang kedua. Okey guys, jadi sekali lagi saya ambil cerita daripada kelab cerita hantu yang dikongsikan oleh Linda TJ, saudari Linda TJ. Okey, so cerita ni agak berlainan sedikit daripada part yang pertama. Okey, kisah ni tentang seorang pemandu van jenazah untuk jenazah bukan Islam. Jenazah bukan Islam, dan pemandu van jenazah ni dia kontrak dengan syarikat tu pada tahun 90-an lah, dan kes ni dia kata berlaku pada tahun 1995. Dia ambil kontrak, dia bekerja dengan van jenazah bukan Islam walaupun dia Islam. Jadi dia telah dapat satu tugasan untuk membawa satu mayat seorang perempuan Cina yang meninggal dunia, dan dikatakan perempuan tersebut mati bunuh diri dari Singapura. So mayat tu perlu dibawa dari Johor ke Selangor. Ke Selangor dia kata. Dan mayat tu diambil di hospital lah ya, di hospital, dan dia bawa mayat tu pada waktu malam. Sebab malam kurang sikit gangguan kesesakan jalan raya lah. Jadi dia pun ambillah mayat tersebut, walaupun dalam keadaan takut sebab dia bersendirian dan kes lagi perempuan tu pun kes bunuh diri. Jadi agak seram sedikit lah. Mengikut kepercayaan orang Cina, kalau orang tu bunuh diri pakai baju merah, ya, dia akan menjelma jadi hantu. Sebab dia akan ingin menuntut bela kematiannya kepada siapa pelakunya lah, begitu. Itu cerita legenda lah daripada orang Cina. Saya tidak tahu betul atau tidak. So dia pun mandu lebih kurang jam 12 tengah malam dari Johor, ya, dari Johor menuju ke Selangor. Jadi dalam perjalanan tu dia biasa, jadi dia tidak hirau sangat lah dengan kisah mistik-mistik ni, seram ni, sebab dia sudah pernah hadapi sebelum ni. Cuma kali ni dia hadapi sesuatu yang agak menyeramkan. Lebih kurang setengah jam begitu, ketika dia memandu, tiba-tiba guys, dia terdengar bunyi orang menangis. Bunyi orang menangis, punya perempuan menangis. Jadi bila dia dengar, dia mandu, dia cakap, macam ada orang menangis, dia cakap. Jadi dia cuba dengar betul-betul, ya, dengar betul-betul. Bila dia dengar betul-betul, memang guys, ada suara perempuan menangis, dan suara perempuan menangis tu betul-betul di kawasan belakang van jenazahnya. Guys, dia sudah rasa tidak selesa, dia rasa sudah takut, dan sesekali dia tidak pandang pun cermin belakang, ya, keretanya tu. Jadi dia buat tidak hirau, dia teruskan perjalanan, dan suara tu masih dia dengari. Dia suara menangis tu, ya, suara menangis tu seperti suara yang menangis yang sangat sedih, ya, mendayu-dayu dan menangis. Jadi dia cakap, kenapalah ada suara menangis. Dan tidak lama kemudian suara menangis tu berhenti. Dia pun terasa lega. Syukur berhenti, dia cakap. Siapalah pula menangis tu, ataupun aku yang salah dengar, dia cakap. Tidak lama kemudian dia dengar seperti bunyi mayat terguling, duduk. Lepas tu dia cakap, apa bunyi ni? Duduk. Alamak, dia cakap kan, mayat tu terjatuh kau dari keranda. Duduk. Dia cakap gitu kan, bunyi apa ni? Jadi mau tidak mau, dia terpaksa berhenti di tepi jalan untuk memeriksa. Ya, dia takut keranda tu macam terjatuh lah. Tahu lah keranda Cina kan, dia keranda yang kayu tu kan. Ya, dia terjatuh. Jadi dia tidak sempat cek juga sebab gelap. Jadi dia turun. Bila dia turun, dia cuba buka keranda tu, tidak ada apa-apa perubahan, hanya stay di situ saja. Jadi dia cuba cek lah
Ya, dia cuba cek mayat, takut mayat tu tiada di situ kan. Bila dia buka keranda mayat tu, guys, mayat Cina tu dia bukan baring begini, ya, bukan baring begini, tapi dia baring meniarap. Dia cakap, macam mana pula mayat ni boleh bertiarap, dia cakap kan. Guys, dia sudah meremang bulu rumah. Dia cakap, macam mana ya, dia cakap. Sudahlah ada kawan, dia cakap kan. Macam mana pula mayat ni boleh begini. Jadi dia memberanikan diri untuk membetulkan semula kedudukan mayat tersebut. Dan dia perlahan-lahan dia pergi, dia ambil bahu mayat tu, dia cuba pusingkan semula. Dan bila pusingkan, dia tengok muka mayat tu memang dalam muka keadaan yang sangat sedih, ya, tapi tidak bernyawa. Dia hanya mata dia macam yang tutup, macam yang tidak tutup dia, tapi dia terpaksa lah dia betulkan. Dan tanpa buang masa, dia tutup terus keranda dan tutup bonet van jenazah dan teruskan perjalanan. Dan hati dia masih berdebar. Dia cakap, dia kenapa pula mayat tu begitu, dia cakap. Macam mana dia boleh bertiarap. Jadi dia teruskan perjalanan. Dan tidak lama kemudian dia terdengar bunyi ketukan, macam keranda diketuk dari dalam, macam keranda diketuk dari dalam, tok-tok gitu kan, yang orang dalam keranda tu ngetuk gitu. Dia cakap, alamak, mayat tu ngetuk keranda ke apa ni, dia cakap. Dia cuba dengar betul-betul. Betul guys, memang bunyi ketukan tu dari belakang keranda tu. Guys, ya, jantungnya makin duk. Aduh, semua sudah sejuk ya. Pelunya keluar, pelu sejuk, lututnya sudah bergegar. Dan tidak lama kemudian sekali lagi dia dengar bunyi suara, ya, orang menangis, mendayu-dayu, diiring lagi dengan ketok gitu. Dia guys, dia berdebar, ya, hampir saja dia berdoa dalam hati. Aduh, boleh cakap, jangan aku ganggu aku hari ni, jangan aku ganggu, dia cakap, ya. Kemudian dia masih dengar lagi, dan ketukan dan tangisan tu sering dia dengar sehingga sampai ke rumah di Selangor. Dia hanya bertahan dan kuatkan semangatnya untuk menghantar. Dan sampai sikit setibanya saja di rumah tempat mayat Cina tu, bunyi ketukan dan bunyi suara orang menangis tu berhenti. Guys, berani sungguh pemandu van jenazah. Kalau saya sudah tinggalkan van tu, lari terus lah, apalagi guys, seram betul. Jadi sampai saja dia pun keluarkanlah, ya, mayat tu dan bagi kepada keluarga Cina berkenan. Tapi keluarga Cina berkenan, dia minta ihsan kepada pemandu tu untuk tolong make upkan dan tukarkan pakaiannya. Jadi biasalah tradisi orang Cina sebelum meninggal, sebelum ditanam, dia akan tukar pakaian yang mereka sediakanlah dan make up. Itu macam make up cantik segala bagaimana. Itu tradisi, memang adat orang Cina lah. Jadi tidak ada masalah, dia pun sudah biasa sebab sebelum ni pun dia pernah buat juga. Jadi dia pun make up, tukar pakaian mayat tu dan make upkan lah. Dan dibagilah dia duit 200. Tahun 1995 200 tu ibarat 2.000 ringgit guys. Siapa tidak mau? So selepas tu dia pun ditanam. Jadi tanpa membuang masa, dia tidak tunggulah mayat tu ditanam, dia terus belah balik ke Johor semula. Dan bila dia baru setengah jam dia jalan mau balik keluar daripada tanah perkuburan tu, tiba-tiba ada satu orang Amoy tahan dia. Dia pelik, macam kenal Amoy ni, dia cakap kan. Jadi dia kesian juga lah, Amoy itu kenapa boleh buat di kuburan ni kan, tahan kereta. Jadi dia pun, lagi pun siang, dia cakap tiada apa yang perlu ditakutkan. Jadi dia pun berhentilah. Dia tanya, ya Moy, mau pergi mana Moy? Boleh saya tumpang rumah saya itu di depan sana, dia cakap. Belum sempat pun dia cakap boleh, ya, perempuan Cina tu sudah naik ke van jenazahnya, duduk di sebelahnya. Dia cakap. Dan dia cuba perhati muka Amoy itu. Dia cakap, macam sama, dia cakap kan, yang di keranda tadi itu. Tapi dia cakap, dia tak boleh, dia jalan. Jadi dia belum sempat pun dia sebut, dia tanya, Moy, kau belum pun dari, tiba-tiba lehernya macam
tersekat, mulutnya kaku, dan bila dia tengok betul-betul muka yang orang tu memang sama guys. Itulah jenazah yang ditanamnya, yang di make upnya tu. Dan Amoy itu hanya senyum. Kenapa bang? Kenal saya? Puff, terus dia penglihatannya hitam. Dan bila dia sedar, dia masih berada di kawasan tanah perkuburan Cina tu. Dia belum keluar pun dalam jalan raya dan hari sudah mulai gelap. Dia macam blur, kenapa aku masih di sini, dia cakap kan. Dan dia cuba keluar, cari jalan keluar, tidak jumpa. Dia berulang di tempat sama. Dia masih di kawasan tanah perkuburan tu. Guys, dia makin berdebar. Dia cakap, hayo tengok yang Amoy sebelah itu pun sudah tidak ada. Jadi dia cuba-cuba jalan dan tiba-tiba dia jumpa ada sekumpulan keluarga yang tengah macam melawat kuburan keluarga lah. Dan dia berhenti, dia jumpa keluarga tersebut. Dia cakap, mana jalan keluar? Jadi keluarga tu pun beritahu, kau pergi sana gini-gini, kau akan jumpa lebuh raya. Dia pun terus ikut arahan keluarga tu. Dan guys, baru dia dapat jumpa lebuh raya keluar jalan. Dan dia blur. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya yang aku nampak tadi, dia cakap. Jadi dia tidak mau fikir panjang, dia terus balik ke Johor. Dan lebih kurang dia cakap 3 pagi juga baru dia sampai. Sedangkan tidak lama pun sebenarnya, ada lebih kurang 1 jam setengah pun kalau dari Selangor pergi ke Johor ketika itulah, ketika zaman tu. Dan dia masih menjadi persoalan apa yang berlaku sebenarnya. Ya, adakah dia memang diganggu ataupun itu hanya hayalan dia? Dan benda tu menjadi persoalan kepada dia sehingga hari ini. Jadi guys, itulah dia kisah seram pemandu van jenazah part yang kedua. InsyaAllah saya akan cerita lagi, ada part yang ketiga. Okay, ada part yang ketiga. Tapi saya akan ceritakan di video akan datang. So guys, setakat itu saja kisah seram pemandu van jenazah. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.